Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil bin Nordin. Saya berumur 21 tahun dan menetap di Sungai Petani Kedah. Okey, saya merupakan alumni untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebaiman. Saya adalah batch yang ke-2017 untuk SPM di Malaysia. And then now saya baru sahaja tamatkan saya punya pengajian di peringkat diploma, iaitu Diploma Pengurusan Ladang di UiTM Arau Perlis, dan kini saya baru masuk semester pertama untuk degree on Science Horticulture juga di UiTM Perlis. So itu sedikit latar belakang saya lah. Sekarang ni saya masih belajar di peringkat degree. Terima kasihlah kepada pihak sekolah iaitu SMK Pengkalan Lebaiman kerana memanggil saya untuk membuat video tentang kejayaan, tentang pengalaman pahit manis bersama sekolah SMK Pengkalan Lebaiman, terutamanya di pusat sumber sekolah. Okey, sekarang saya ingin berkongsi pengalaman saya bersama pusat sumber sekolah di Sekolah Pengkalan Lebaiman lah. Okay, now sebelum tu saya nak tunjukkan dulu gambar sewaktu saya memegang jawatan ketua lah, ketua pengawal pusat sumber sekolah. So ni yang pertama. So ni yang kedua. Okay, waktu tu memang lain lah sikit muka saya ni, badan saya ni dulu waktu sekolah menengah saya ni gemuk sikit. So sekarang ni dah bila dah sambung belajar, kita jogging, exercise untuk dapatkan badan yang sihat. Okay, so pengalaman saya bersama pusat sumber sekolah. Sebenarnya saya ni menjadi pengawal pusat sumber sekolah sejak saya tingkatan 2. Waktu tingkatan 1 tu saya nak jadi pengawal sekolah, tapi saya dah beli baju untuk student biasa ni, baju putih waktu semester 1. Bukan semester 1, waktu tingkatan 1. So saya decide lah untuk tingkatan 2 saya nak jadi pengawal pusat sumber sekolah. So waktu tingkatan 2 tu saya sesi petang. And then saya pun apply lah untuk jadi pengawal pusat sumber sekolah tu untuk sesi petang tu lah, tingkatan 2 tu. And then saya pun masih saya masih ada tag ataupun macam orang cakap kad untuk pengawas percubaan pusat sumber. Waktu tu saya 2014 tingkatan 2 2014 tu saya masih ada simpan lagi kat rumah. So saya macam excited lah kan, sebab bolehlah juga dapat jadi pengawal. So saya jadi pengawal pusat sumber sekolah daripada tingkatan 2. And then masuk tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Waktu saya tingkatan 2 tu saya lah dapat jadi ketua pengawal pusat sumber sesi petang. And then masuk tingkatan 3, saya dapat jawatan apa saya tak ingat. Tapi waktu tingkatan 5, Alhamdulillah saya diberi tanggungjawab dan kepercayaan oleh guru-guru untuk memegang jawatan ketua pusat sumber sekolah bagi tahun 2017 tingkatan 5. Ya, okey, itu je lah pengalaman saya. Memang memegang jawatan tu memang banyaklah pengalaman bersama kawan-kawan, pengalaman bersama cikgu-cikgu, handle untuk pengubahsuaian pusat sumber sekolah. Sebab waktu saya tingkatan 5 tu, pusat sumber sekolah kami nak buat ubah suai. So saya dengan beberapa pengawas yang lain lah, pengawas pusat sumber yang lain, kami kena decide, kena tolong cikgu, kena tarik, ubah almari, cat balik semua tu, tukar lansir, macam tu lah. So itulah sedikit pengalaman saya bersama pusat sumber sekolah. Memang saya enjoy dengan pusat sumber sekolah. Okey, seterusnya saya nak berkongsilah sedikit kejayaan saya semasa saya tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di SMK Pengkalan Lebaiman. Sebenarnya saya ni seorang pelajar yang suka macam libatkan diri dalam aktiviti yang macam saya suka dan juga hobi saya. So bila ada aktiviti yang melibatkan hobi saya akan join. So antara aktiviti yang saya join ataupun macam hobi saya adalah kalau ada pertandingan bersajak, pertandingan menyanyi. Dua pertandingan ni memang saya akan join. So waktu saya tingkatan 1 tu, antara kejayaan saya lah, saya mewakili sekolah untuk pertandingan bicara beirama dengan kawan-kawan yang lain. And then saya juga pernah wakil sekolah untuk pertandingan menyanyi. Tak silap saya 3 kali kot. Tingkatan 2, tingkatan 3 and tingkatan 4. Tapi Alhamdulillah kan, wakil sekolah pun dapat nama. And then saya juga bersajak saya buat dalam peringkat dalam sekolah je lah kan, lawan dengan pelajar-pelajar lain. Lepas tu saya juga
mewakili sekolah untuk macam program tingkatkan prestasi jati diri pelajar, macam itulah. Lepas tu banyaknya lagi aktiviti-aktiviti yang saya join waktu sekolah buat kan. Paling penting kejayaan yang paling saya gembira adalah kejayaan melibatkan akademik lah. Antaranya adalah waktu saya PT3 saya dapat 5A, and then saya boleh naik pentas. Waktu ambil result tu saya boleh naik pentas, and then untuk SPM juga saya dapat 4A, saya boleh naik pentas juga. Memang yang tu memang momen yang paling saya gembira lah, sebab saya ni waktu dalam kelas selalu dapat nombor macam nombor 4, nombor 5, nombor 6 macam tu. Tak pernah dapat top 3. And then bila tak dapat top 3, kita tak dapat naik pentas untuk anugerah cemerlang. So time tu saya rasa macam kecewa lah, sebab saya nak sangat dapat anugerah cemerlang, boleh naik pentas, tapi tak ada rezeki saya untuk anugerah, majlis anugerah cemerlang tu. Untuk majlis anugerah cemerlang pun muka saya ni kerap untuk buat persembahan, nyanyian, bersajak, macam itulah. Untuk macam dapat top 3 naik pentas untuk anugerah cemerlang tu saya tak pernah dapat. Tapi saya bersyukur, Alhamdulillah, saya dapat juga naik pentas untuk penyampaian ni lah, sijil untuk PT3, sijil untuk SPM. Itulah kejayaan yang membanggakan untuk saya jugalah. Saya rasa macam Allah tak bagi yang ni, dia bagi yang ni. Dia macam tu. Okay, itulah sedikit kejayaan saya semasa berada di SMK Pengkalan Lebaiman. Amboi, panjang betul cerita. Sekejap noh, saya nak pergi minum air dulu. Selagi saya kembali balik, kita akan berkongsi lagi lebih banyak perkongsian berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah dan juga SMK Pengkalan Lebaiman. Sekejap, saya pergi minum air dulu. Okay, so dah settle minum air, dah tekak ni pun dah basah. Okay, sekarang saya akan ceritakanlah memori manis, memori pahit semasa saya berada di SMK Pengkalan Lebaiman. Tapi memori pahit tu tak ada lah. Semasa saya belajar di sekolah, semualah memori manis. Kalau ada memori pahit pun kita lupakan lah, kita ambil je memori yang manis-manis saja. Okay, so memori manis ni banyak sebenarnya. Saya nak ceritakan sedikit lah memori manis saya bersama guru-guru di SMK Pengkalan Lebaiman. Cikgu-cikgu dekat sekolah menengah Pengkalan Lebaiman ni semuanya baik-baik, semuanya hebat-hebat belaka. Dari segi pengajaran mereka, dari segi pengurusan mereka, dari segi pencapaian guru-guru jugalah, sangat membanggakan untuk pelajar-pelajar yang lain. So memori ni banyak lah. Memori ada hari guru dengan cikgu-cikgu, memori jamuan raya dengan cikgu-cikgu. Cikgu ni arrange pelajar-pelajar dia semua best-best, semua padu-padu. Macam tu. Lepas tu dari segi staff pula, memori manis banyak jugalah. Staff ni banyak macam bagi sokongan dekat-dekat pelajar. Staff pun join kalau pelajar-pelajar buat aktiviti apa, buat macam jualan apa-apa kan. Contoh macam hari kantin, staff pun turun, staff beli. Macam itulah pengalaman manis lah tu bersama, sebab kita dapat mengeratkan hubungan pelajar dengan staff. Lepas tu dari segi pelajar pun, pelajar ni walaupun ada yang nakal, ada yang baik, semuanya kita dapat bekerjasama dalam membuat apa-apa event ataupun join aktiviti yang cikgu anjurkan. Lepas tu daripada segi environment lah, environment di Sekolah Pengkalan Lebaiman ni sangat bagus. Tapi waktu saya 2017 tu environment dia macam so-so sikit. Bila saya dah habis belajar ni, saya jealous sikit sebab saya dengar lah sekarang ni Sekolah Pengkalan Lebaiman tu dah lebih cantik, lebih menarik. Ada banyak sangat sudut-sudut bacaan, sudut-sudut orang cakap macam sudut-sudut akademik lah. Ada sudut matematik, sudut bahasa Melayu, ada pokok-pokok bunga. Memang sekarang ni SMK Pengkalan Lebaiman, we are different right now. Banyak sangat pengubahsaian untuk sekolah tu lah. So memang environment memang cantik lah. Ada komplit semua, ada pusat sumber, ada makmal, ada padang, ada surau, kantin, semua cukup perfect. And then untuk paling penting sekali lah, pusat sumber sekolah. Saya memang happy sangat sebab pusat sumber sekolah untuk orang cakap hujung-hujung tahun ni kan, daripada 2018, 19, 20 ni memang sangat baik lah. Dia punya pengubahsaian dia punya design, dia punya warna, pusat sumber tu saya tengok, sebab walaupun saya dah habis belajar, tapi saya still tengok dekat Facebook berkaitan dengan pusat sumber sekolah lah. Saya tengok banyak cikgu yang bekerjasama untuk
ubah soal pusat sumber sekolah tu bagi jadi lebih cantik untuk menarik perhatian pelajar masuk ke dalam pusat sumber untuk study, untuk cari-cari bahan rujukan. So kenangan manis saya dekat pusat sumber sekolah ni banyak. Antaranya itulah saya cakap, saya buat ubah suai dengan kawan-kawan saya yang lain tu. And then kami pergi lawatan sambil belajar dengan cikgu-cikgu, dengan staff. Itu antara pengalaman-pengalaman manis yang berada dekat sekolah Pengkalan Lebaiman lah. Pengalaman manis ni banyak actually. Yang melibatkan guru, yang melibatkan pelajar, so environment apa semua tu memang saya suka sangat di SMK Pengkalan Lebaiman. Okay, sekarang saya akan ceritalah sedikit orang cakap benda apa yang ada dekat pusat sumber sekolah ni. Okay, basically setiap pusat sumber sekolah mesti ada benda-benda ni. Antaranya adalah bahan rujukan, komputer, bahan-bahan permainan apa semua tu mesti wajib. Sebab waktu saya 2017 pun benda-benda ni dah ada. And now pusat sumber sekolah Pengkalan Lebaiman ni sangat berbeza. Berbeza dari segi apa? Dari segi bahan permainan yang banyak, komputer yang banyak, bahan rujukan yang banyak, lepas tu kemudahan-kemudahan yang banyak. Saya rasa maybe sekarang ni dah ada kafe pun dekat dalam pusat sumber sekolah tu. Saya rasa lah kalau ada, okey lah. Dia macam menambatkan lagi hati pelajar untuk masuk ke dalam pusat sumber sekolah tu sambil membeli, boleh membaca. Okey, carilah bahan-bahan rujukan dekat dalam pusat sumber sekolah tu. Buka buka komputer, search benda-benda yang baik, macam tu lah kan. Banyak je kemudahan-kemudahan yang dah ada dekat pusat sumber sekolah ni. Dan saya tengok juga ada macam mereka buat sudut lah kan. Macam setiap bulan, contoh macam bulan ni bulan Bahasa Melayu, and then pusat sumber sekolah akan decorate bahagian tu jadi macam bahagian untuk maklumat Bahasa Melayu. Kalau macam hari Bahasa Inggeris, mereka akan buatlah maklumat-maklumat sudut Bahasa Inggeris macam tu. So itulah sedikit latar belakang dekat pusat sumber sekolah Pengkalan Lebaiman. And now saya rasa memang banyaklah pengubah suainya, sebab sekarang pun kita boleh dapat banyak maklumat daripada internet kan. So maybe dalam pusat sumber sekolah tu banyaklah penambahan untuk komputer, untuk student buat research berkaitan dengan benda yang mereka nak belajar. Okay, akhir sekali lah saya nak bagi sedikit nasihat dan juga motivasi kepada pelajar-pelajar SMK Pengkalan Lebaiman. Okay, kita gunakanlah pusat sumber sekolah ni sebagai satu tempat untuk kita menambah lagi ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu pengetahuan yang bila kita dah habis belajar dekat kelas, and then kita nak recap balik, kita masuk je dalam pusat sumber, and then kita boleh study dekat situ, kita boleh cari bahan rujukan lagi dekat situ. Jadikan sebagai pusat sumber ni sebagai bilik untuk pelajar-pelajar ni study, dan buatlah perbincangan dengan cikgu ataupun buat je kelas tambahan dekat dalam pusat sumber sekolah. Sebab tempat dia sangat kondusif untuk pelajar study apa semua tu kan, dengan ada aircon, dengan nyamannya, memang student akan lebih fokus lah dekat situ. So nasihat saya, gunalah pusat sumber ni dengan baik dan carilah banyak ilmu. Titipkan dalam hati ni untuk suka membaca, sebab membaca ni adalah jabatan ilmu juga. And now saya tahu disebabkan pandemik COVID-19 ni, banyak pelajar yang macam terjejas sebab kita kena belajar online. So banyaklah pelajar tak akan faham subjek ni. Tak apa, jadikan itu adalah sebagai pembakar semangat untuk pelajar-pelajar. Walaupun kita belajar online, sebab saya pun masih belajar lagi, saya belajar online juga, memang tak faham. Tapi kita kena ubah diri kita kena setkan dalam diri kita kena kuat semangat, kuat mental untuk belajar. Sebab kalau kita nak berjaya, kita kena kuat dan kita kena berusaha lah. Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. So sedikitlah tips kalau belajar online ni bagi saya. First, carilah tempat yang selesa. Walaupun kalau tak ada tempat yang selesa pun, at least carilah sedikit ruang, and then kita belajar betul-betul, ubah sikap tu. Sebab hanya diri kita je yang boleh ubah diri kita. Okay, faham tu? And then belajarlah betul-betul. Ingat mak ayah, berusaha, berdoa dan bertawakal. Tuhan dah janji siapa yang berusaha dia akan bagi. And kena ingat, setiap manusia ni perjalanan kehidupan dia tak sama. Sekarang ni mungkin awak tengok dia umur 20, dia dah berjaya, dia dah ada kereta apa semua tu. Awak umur 20 masih belajar. Sebab perjalanan hidup kita ni tak sama. So jangan berhenti berusaha, berdoa dan jangan putus asa. Okay? Allah akan bagi juga. Percayalah, awak kena sabar dan tetaplah berdoa.
Okay, itulah sedikit kata-kata saya untuk pelajar-pelajar dan siapa yang tengok video ni lah. And then saya nak ucapkan tahniah juga kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebaiman di atas kemenangan iaitu Anugerah Pusat Sumber Cemerlang di peringkat Negeri Kedah. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.